Subhanallah. Jadi wahai para isteri sekalian, bagaimanapun kedudukan kita, bagaimanapun kita diuji daripada seorang suami, suami diuji dengan isteri, kita fikir satu perkara ni je. Apa pun yang Allah buat, semuanya Allah nak beri kebaikan pada kita. Allah tak pernah nak zalimi kita. Mungkin kenapa kita diuji dengan pasangan kita? Sebab Allah nak beri kita himpunan pahala sabar tanpa henti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang mencukupkan ganjaran pahala tanpa batas iaitu pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya Allah mencukupkan pahala sabar bighairi hisab, tanpa batas, tanpa hisab. Maka kalau kita diuji dalam perkahwinan 30 tahun, sebenarnya kita sedang menghimpun pahala sabar 30 tahun. Dan insya-Allah kita layak mendapat salam yang istimewa apabila masuk syurga Allah, iaitu firman Allah yang berbunyi, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Kamu sabar dengan anak kamu, kamu sabar dengan suami kamu, kamu sabar dengan isteri kamu. Rupanya rumah tangga adalah ladang mengumpul pahala sabar demi sabar demi sabar. Sebab itu jangan tanya soalan, ustazah berapa lama nak sabar dengan orang tua kat rumah? Jawapannya sabar sampai mati. Sebab Allah tidak mahu kita meninggal tanpa kita menghimpun pahala sabar. Dan kesabaran itu lagi mudah teruji dengan orang terdekat. Masya Allah. Kemudian L, K-E-L. L iaitu lain-lain, ahli keluarga yang lain iaitu anak-anak. Kemudian U, ni laju-laju dah ni. U iaitu undang-undang. Dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dunia akhirat mesti wujud undang-undang. Contoh undang-undang telefon. Masalah hari ini, telefon dah mengawal diri kita, betul ke tidak? Jadi kita perlu buat undang-undang. Suami pun cakap, yang saya ni nak buat undang-undang ni, waktu pagi sampailah Zohor, telefon kena off. Boleh tak ibu-ibu sekalian? Ke tu waktu bergosip tu? Cuba buat. Ataupun waktu maghrib sampailah Isyak sampai pukul 10 tak boleh tengok telefon. Buat undang-undang macam tu. Habis tu nak buat apa? Maghrib sampai Isyak kita baca Quran je. Ulang-ulang. Saya pun nak dengar awak baca, awak dengar saya baca. Kemudian lepas Isyak tu kita baca Al-Mulk dulu sama-sama. Kemudian kita bacalah Yasin nak sedekahkan siapa-siapa. Kemudian kita zikir sekian-sekian. Lepas tu nak tidur, nak buka sekejap bolehlah. Kena ada undang-undang. Antara undang-undang lain, saya buat undang-undang, contohlah kan, bukan saya. Maksudnya siapa-siapa nak buat undang-undang, makan mesti berjemaah. Kalau saya lambat, awak makanlah apa-apa dulu, tunggu juga nasi mesti makan berjemaah. Dan itu sebenarnya antara didikan oleh ibu ayah saya. Daripada kecil kami anak 10 orang. Kami adik-beradik 10 orang, saya anak 7 orang kan. Memang bak makan tengah hari, makan nasi wajib semua ada. Walaupun ada yang balik kenyang, wajib duduk juga kat meja makan. Kalau yang balik lapar sebab mak cikgu, mak tunggu lambat sikit mak nak balik kan, ada kelas tambahan apa, kena tunggu juga walaupun lapar. Ayah kata makanlah apa-apa, mesti tunggu, wajib makan berjemaah. Ada ketika makan mesti sekali, ada ketikanya mungkin makan masing-masing, tapi sekali sehari undang-undang dalam rumah mesti makan bersama. Masa makan bersama itulah mak akan ajar cara makan yang betul. Sampai nasi tu diajar, okey, yang nak makan macam ni. Lauk jangan letak semua. Lauk letak sikit-sikit, baru ambil pula. Bila hidang, sebab anak ramai, hidang 2 tempat. Ini satu grup, ini satu grup maksudnya. Kemudian wajib ada hidangan apa, sayur dan sebagainya. Lepas tu mak perhatikan, ayah perhatikan, makan jangan bercakap. Lepas tu ambil mana yang dekat. Maksudnya didikan masa meja makan tu sangat penting. Lepas tu ada yang makan bunyi kan, ditegur, apa makan berbunyi tu. Kemudian ada yang makan laju, ditegur, makan jangan laju. Sebab bila kita tegur di meja makan ni, dia akan mempengaruhi akhlak di luar meja makan. Dan masa meja makan jaranglah marah-marah. Apa pun berlaku suka-suka je. Sebab kalau nak nasihat, nak marah, nak tegur, jangan di meja makan. Sebab bila di meja makan hilang terus selera. Sian budak tu, sian anak tu. Masya Allah. Kemudian diingatkan baca doa, basuh tangan dan sebagainya. Dan kami diajar bila nak makan, memang kamilah kena hidang. Dah siap hidang, panggil mak ayah, menyantuni ibu dan ayah. Jangan benarkan mak ayah hidang. Tapi mak ayah hari ni, dia yang hidang panggil anak-anak makan.
Mak ayah hari ni panggil hidang, marilah makan ni. Dah lepas makan, pergilah buat kerja sekolah, mak ngemas. Akhirnya sedang melahirkan tuan dalam rumah. Subhanallah, lepas makan kamilah adik-beradik tak akan biar mak ayah basuh pinggan walaupun satu. Maksudnya mak ayah main-main basuh tangan saja, lepas tu kita lah ngemah apa semua. Mendidik begitu adalah untuk melahirkan anak yang pandai berdikari selepas itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya pernah baca satu kisah pengakuan bagaimana seorang anak, seorang remaja, dia boleh keluar Islam. Dia pergi ke sebuah negara, dia tengok orang bukan Islam, Kristian duduk di meja makan, kemudian sama-sama duduk diam bertafakur. Kita doa bertafakur. Orang bukan Islam, orang Kristian, bila depan makanan dia bertafakur, dia minta hajat dia. Kemudian dia rasa seronok sangat makan sama-sama. Akhirnya budak remaja ni keluar Islam, murtad. Dan di mana saya ada juga baca satu kisah, yang saya dengar kisah daripada seorang penceramah. Dia cerita bagaimana orang bukan Islam masuk Islam sebab dia tengok adab di meja makan. Dua orang ni asyik bergaduh. Orang bukan Islam, dia bergaduh je selalu. Lepas tu dia hadir ke suatu tempat majlis orang Islam, makan talam beramai-ramai. Kan ini sunnah Nabi. Nabi tak pernah makan seorang. Pernah sahabat Nabi kata, "Ya Rasul, kenapa aku makan tak kenyang?" Rasul kata, "Kamu makan dengan siapa? Makan seorang-seorang. Kamu kena makan berjemaah. Kalau kamu makan seorang tak kenyang, makan berjemaah baru kenyang. Walaupun portion jadi makin sedikit, tapi barakah." Masya Allah. Dan makan dalam talam itu sunnah Nabi dengan para sahabat. Kemudian dia pun tengok, kenapa orang Islam ni makan dalam satu talam, ada tangan hitam, ada tangan berbulu, ada tangan yang segini, macam geli, dia rasa geli. Tapi dia makan juga, dia makan. Lama-lama dia rasa seronok. Lepas tu dia dengan isteri ni nak bercerai dah ni, orang bukan Islam. Dia pun kata, "Jom kita cuba makan macam orang Islam makan dalam satu bekas." Dia orang pun cuba makan sekali. Lama-lama tu daripada yang bergaduh, selalu bergaduh, lama-lama makin kurang bergaduh. Lama-lama berkasih sayang. Lalu suami isteri pun kata, kalaulah kita ikut satu saja amalan dalam Islam, makan dalam talam, pun kita dah rasa nikmat kasih sayang, jomlah kita masuk Islam. Nescaya kita lagi berkasih sayang. Akhirnya pasangan ini masuk Islam. Asbab bab makan sahaja. Masya Allah. Nabi ajar apa? Bila nak makan, samillah wa kul mimma yalik kul. Nabi kata, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi kata, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan, dan juga makan apa yang dekat. Kita kan hidang banyak hidangan, ada sayur, ada sambal belacan, ada lauk. Masing-masing ambil yang paling dekat dulu. Ada yang ambil sayur dulu, ada yang ambil sambal belacan dulu. Kemudian barulah tak berebut semua tuju kepada lauk. Itulah hikmah yang besar, mengajar supaya kita bertasammum ataupun kita saling mengalah. Subhanallah. Ni dah lebih masa ya. Oh, ada masa sikit lagi, 10 minit lagi, Masya Allah. Okey, seterusnya mesti ada undang-undang dalam rumah tangga kita. R. Ini yang penutup lah ni, R ni. Tak sempat pergi G dengan A, tapi nak sebut dulu jugalah G dengan A tu apa. R ni tentang Rasulullah. Bagaimana nak hidupkan Rasulullah dalam rumah tangga kita. Dan ini sempena meledu Rasul kan. Tapi saya nak sebut, kalau siapa yang nak tulis lah G tu apa, G tu saya nak tuliskan sebagai gangguan. Telefon ini antara satu gangguan yang sangat besar. Ramai mana wanita hari ini dia tak keluar daripada rumah, tetapi dia bergaul bebas melalui telefon. Dia boleh bergurau senda dengan lelaki lain melalui telefon. Dia tak keluar rumah, suri rumah. Daripada telefon dia boleh mengumpat dengan ramai orang, walaupun dia duduk seorang kat rumah. Melalui telefon dia boleh dedahkan aurat. Melalui telefon dia boleh tengok maksiat. Melalui telefon dia boleh jadi hamba Allah yang tak bersyukur, sebab dia tengok orang tu dapat hadiah daripada suami dia bila hari lahir. Tiba dia pula suami dia balik, "Bang, awak tak pernah bagi saya hari lahir hadiah. Awak ni selama ni awak kata tak kisah, kenapa hari ni kisah?" Sebab apa? Dah tengok dalam telefon kawan dia dapat hadiah. Macam-macamlah perkara yang boleh jadi perubahan yang negatif melalui telefon. Tapi orang yang boleh mengawal dia jadi positif. Jadi kurangkan gangguan telefon.